Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mandu. Salam. Aku rasa aku dah functionkan admit. Tak payah tunggu aku. Dia punya function ni tak berubah. Oh, masih lagi. Aku kena tunggu. Hmm. Macam mana aku nak tak tahu lah. Aku sebenarnya ada setting tu dah. Ni dah. Masih lagi. Masih lah. Dia kata host let you in juga. Tu lah. Okay. Aduh. Apalah. Macam kesian lah orang tunggu aku. Nak kena masuk kan? Tak apa. Dia cerita dia kalau kau tak ada tu memang yang lain semua tak dapat masuk lah. Tu salah tu. Kesian pula. Ustaz tak ada. Ustaz ada pun kalau kau tak ada tak jadi kan dia. Aku macam ni. Aku macam ni kan. Aku boleh pass host tu pada orang lain lah. So orang lain tu akan jadi host lah. Aku kena transfer. Macam ada 2 kelas aku tak join hari tu kan. Apa nama aku pass Syara jadi host lah. Oh, jadi host. Ini Syara pun tak dapat join ni. Kenapa dia ada message je? Ada message dia. Alamak. Tak apalah. Moving forward, kelas saya akan tukar Selasa. Okay. Tukar balik Selasa. Tak. Kelas dia tukar balik Selasa kan? Which class? Dia punya kelas ke macam mana? Before this kita kelas Selasa. Saya akan tukar hari Selasa. Kelas. So ngaji timing boleh kekal hari Rabu. Okay. Kelas dia yang ni. Oh, okay. Dia aku rasa kan sebab aku tengok trend ni dia kena ada put a break juga kejap kot. Sebab dulu dia dah ramai-ramai 30 turun 20 dah turun berbelas kan. Betul. Kita kita rest dulu kejap, lepas tu baru kita sambung balik kan. Dia macam baru dapat tarik balik kot. Boleh jugalah. Kan. Tapi itulah, kalau mengaji ni macam mana pun sebenarnya kau put a break tu takut dia lemau lagi lah. Itu je aku risau. Sebab pun ada tu jugalah kan. Dia macam tu juga. Sebab aku nampak sebab itu cuti sekolah semua ni. Ni pun dia akan jadi trend ni sampai habis Chinese New Year ni. Betul. Sudah rasa macam yelah tak syok kan bila tak ramai kan. Tu. Baiklah, nanti tengok, aku tengok minggu depan. Sebab aku rasa minggu Chinese New Year tu mungkin aku nak break kan lah. Boleh tak lah, at least break seminggu kan. 1 hari kelas ada tu okey lah. Kau duduk Seremban lagi? Aku di Seremban. Itulah, macam kau lah. Alah, datang dah. Itulah. Aku kat Seremban 2. Datang lepak datang Seremban 2 kan. Just contact dah. Boleh. Kau memang dekat Senawang. Aku dekat. Kau memang ada rumah kat Senawang. Kau memang stay Senawang lah. Okay, aku ada rumah lah tapi aku stay PJ. Kau ada rumah kat Senawang tapi kau stay? PJ rumah. Tapi week sekali memang sekali tak minggu balik lah. Aku memang di Seremban, rumah kat Seremban, office pun kat Seremban kan. Tu lah. Lepas tu lah kerja kau kan. Lepak.
Ada je. Betul. Ya. Lama ke kau dekat Semban? Senang cerita lepas habis collect 2-3 tahun lepas tu dah aku pindah Seremban kan. Practice speaking aku lagi lama dekat Negeri Sembilan lah banding dengan aku dekat KL. Walaupun IC KL kan, tapi aku dah jadi orang Negeri Sembilan lah, senang cerita. Kau kena cakap Nagoi ke tak? Kau dah tak boleh dah cakap KL ke tak? Cakap Nagoi dah. Tapi masalahnya kawasan rumah aku pun orang yang duduk sini orang Penang, orang Perak kata kan. Tapi aku pernah cakap negeri tau. Kena marah kau negeri. Buruk, dia kata buruk. Saya ada cakap, kau tak payahlah cakap negeri kata. Buruk, Mona. Orang tua cakap aku kan. Okey lah. Kacau. Sekejap. Ni kena ambil gambar. Kelas ni kalau dah start kena ambil gambar. Petik lah lain. Betul. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sekejap, aku dah share link ni kan dalam kelas ngaji kan? Dah. Dah. Takut start pula tak jumpa link. Oh ya. Dah lah aku risau. Nah, tapi aku tengok dah share dah ni. Ada. Ustaz dah masuk lagi? Belum. Ngantuk gila. Kau sawing, kau kerja niaga sehari kot. Kalau kau tak penat tu, aku tak tahu lah. Tu ada. Bukan sebab niaga sangat. Aku penat sebab travel je. Frankly aku pergi dengan balik tu yang makan. Memang aku rasa haywire sangat. Kalau niaga tu okey je. Tak ada.
Rumah tak siap lagi. Oh ya, aku ingat kau dah pindah. Belum ya? Rumah delay sampai bulan 5, bulan 6. Asyik. Dah siap nanti nak cerita lah. Itu Okay. maybe different story lah kot. Kau okay ke? Okay, macam ni ya. Ulang ke? Ulang je pengerang. Kan berulang tu yang memenatkan, betul tak? Tu lah. Serius. Berulang tu dia boleh jadi unpredictable sebab kalau niaga tu kau boleh manage benda within your control. Betul. Tapi kalau atas jalan nak tak nak aku kena ngadap lah. Tu lah. Yang penat tambah tengah trafik macam ni kan. Ingat tadi balik lambat sikit Tengok balik lambat bersama dengan aduh. Kau naik motor ke kereta? Kena sekarang kena naik kereta sebab ambil anak-anak sekalian. Kalau tak Asyik. Betul lah tu. Sekejap Ustaz tak join apa dia? Itulah. Ustazku. Aku tanya start lah group tu. Jadi kita postpone lah kot. Berapa orang dia ada ni? 4 orang Ramai dah. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11. Cukup. Tapi Ustaz baca mesej saran tu, aku rasa dia tak adalah fikir kelas tukar lagi kan. Tapi entah. Lagi kalau kau apa Kita ada mana? dekat UK Perdana kan? UK Perdana dekat apa? Dekat Taman Dharmawangsa apa? Dekat Dharmawangsa ke? Jadi insyaAllah. Oh, Ustaz ada. Yang aku sangkut dalam jam ni. Baru sampai rumah. Jalan. Sebab tadi jalan teruk sikit. Okay lah. Faham. Lambat sikit lambat kita start kelas. Alright, take it easy, buddies. Assalamualaikum Amin Abdullah. Waalaikumsalam. Apa tu? Takziah abang kau meninggal itu. Ya. Sakit ke? Sakit, kanser. Allahu Akbar. Kanser apa Min? Paru-paru. Oh. 2 tahun dah. Oh. Tak isap rokok lah. Tapi tak isap rokok. Faham. So far. Aku isteri baru pun yang paru-paru ni semua. Perempuan 2, pakcik aku seorang, semua tak isap aku. Kan? Yalah.
Macam tu lah. Betul lah. Sampai masa kan. Betul. Beza jauh ke dengan kau? 2 tahun je. 2 tahun. Meninggal di KL? Penang. Kat Penang. Memang Kebun kerja pun di situ. Penang. Kebun ni pun di Penang lah. Kat rumah dia lah. Kau pergi sampai sana? Pergi Penang? Kau Aku pergi Penang lah. dah? Pergi lah. Okay. So, kanser ni tuan-tuan cakap nak kata punca tak tahu. Memang punca tak tahu. Punca tak tahu. Kalau aku borak dengan dia pun dia kata memang game over lah. Tak kena tu memang tak ada chance lah dia cakap. Bau memang survival je lah, tapi recovery so far tough lah. Iyalah. Tapi tahu-tahu pun dah stage 4 lah. I see. Abang pakcik aku pun meninggal macam tu ke. Tahu-tahu stage 4, 6 bulan meninggal. Dulu kan, kalau sekarang ni mungkin boleh tarik-tarik sikit. 2 tahun. Jadi aku meninggal pun 2017. 2017. Tak, 2016. Hari Raya. Julai. Memang masa doktor suruh balik tu, doktor kata apa nama, dia tak boleh buat apa dah. Terus minggu lepas tu meninggal. Okay lah. Arwah bapak aku pun kanser ke. Tak tahu punca dah tak mana ke. Kanser lain lah, bukan baru lah. Kanser panggil apa nama, empedu. Tapi family aku memang ada keturunan tu. Sama lah kita, Min. Aku genetik tiga benda. Kanser, kecil manis, high blood. Kan. Dia tegur, kita jangan silap lah. Dia silap. Kau boleh buat preventif lah. Tapi once you drop into that mistake, then aku lah. Tendency high lah. Tapi tak tahulah kan. Betul? Masa bila masa bila tak tahu. Masa bila siapa nak kena. Habis unless even yang pakcik aku baru ni pun kanser apa nama tu? Apa tu? Empedu lah. Buat kanser maka tak jumpa. Lepas tu bila dia ni menampak macam gallbladder punya sebenarnya kanser. Jadi Pak Ustaz masuk. Assalamualaikum Ustaz. Tu dia Ustaz dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa Ustaz, tak apa. Faham. Hujan lebat. Tak apa Ustaz. Yang penting Ustaz okey. Kita orang okey. Ada. Boleh kita mula, insyaAllah. Ustaz, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. أما بعد. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan kita kesempatan, Allah pertemukan kita untuk sama-sama kita bertadabbur, sama-sama kita mempelajari ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan Quran yang kita baca kita akan diberikan syafaat di akhirat nanti insya-Allah. Baik, pertama saya minta maaf atas kelewatan. Saya membawa motor pergi surau tadi. Tunggu tengok jam. Allah 9.20. Saya terus tengok mesej. Tu baik. Teruskan motor balik juga. Baik. Allah Akbar Ustaz. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung surah yang baru iaitu surah Al-Qadar. Juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30 kita menyambung surah yang ke-97 ke surat 598. Surah yang ke-97 dari susunan Al-Quran, kemudian ke surat 598. Surah yang sangat istimewa, surah yang sangat sinonim dengan kita semua, surah yang sangat dekat dengan kita semua insya-Allah. Malam ni kita akan terlebih dahulu bertalaqi membacakan surah ini. Saya akan bacakan dan kemudian tuan-tuan akan ikut. Dan kemudian seperti biasa kita akan sentuh sedikit bahagian tajwid. Kita menyambung huruf dha, tak silap saya. Dan insya-Allah kita pergi pada tadabbur surah ini. Baik, saya minta tuan-tuan sama-sama kita buka muka surat 598 untuk sama-sama kita bacakan. Dan bolehlah tuan-tuan yang ada kesempatan malam ini untuk sama-sama baca, boleh unmute-kan tuan-tuan punya mikrofon insya-Allah. InsyaAllah kita akan mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, yang ni setiap ayat dalam ayat pertama, kedua dan ketiga kita akan jumpa kalimah qadar. Maka ketika kita waqaf, kita berhentikan pada akhir ayat 1, 2, 3 ni, maka dal tu ada qalqalah, qad kan. Dal tu mati ada qalqalah, kemudian kita masukkan sifat takrir, sifat bergetar huruf ra. Qadr. Maka di qalqalah sambung dengan getaran huruf ra insya-Allah. Baik. Kita baca sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, bagus. Sambung. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik, sambung ayat ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadri khairum alfi syahr. Baik, yang ni ha, hujung ni ha, kemudian baru masuk ra. Syahr. Syahr. Jadi dal ada qalqalah. Dia ada der. Qadar. Der bunyi der. Seolah-olah macam tu. Tapi syah bunyi syahr. Syahr. Okey. Bukan syahr. Dia bukan qadar. Dia kalau qadar dia sebab dia ada qalqalah huruf dal. Tapi ha tak ada qalqalah, dia tak ada syahr. Bunyi ialah syahr. Syahr. Kalau kita baca macam itulah. Okey. Tapi apa pun kalau tuan-tuan selesa dan tuan-tuan boleh dengar getaran huruf ra, bagi saya sudah memadai untuk permulaan insya-Allah. Baik, jadi ayat keempat, kelima pun sama juga nanti. Kita tengok ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Yang ra ni ada jim, kalimah ayat akhir ni ada jim yang ada qalqalah, maka bunyi fajr. Ada j, fajr. Okey. Sekali lagi, salamun hiya hatta matla'il fajr. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, surah ni sinonimnya dengan bulan apa tuan-tuan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Berapa hari lagi agak nak masuk bulan Ramadan? Tu Dalam 90 hari kot. Kurang lah. lebih kurang 73 hari. Alamak. Salah kira. Tak lama dah. Tak apa tu, lebih kurang hampir 3 bulan lah. Tapi tak sampai 3 bulan lah. Bawah 3 bulan. Dapat. Kurang. Okey, kurang baik insya-Allah. Baik, kita tengok malam ni sambung sikit daripada tajwid, bahagian tajwid, iaitu makhraj huruf dan juga sifat huruf. Kita sambung huruf dha. Tak silap saya betul? Dha, zat dah sekarang ain. Ain, okey. Baik, kita menyambung huruf ain. Baik, huruf ain adalah salah satu huruf yang keluar di bahagian kerongkong. Saya pernah terangkan sebelum ni, bahagian kerongkong kita terpecah kepada 3 bahagian. Pangkal, tengah dan juga hujung. Pangkal, tengah dan juga hujung. Pangkal kat mana? 2 tulang dada kita. Kalau tuan-tuan pegang 2 tulang dada, itu pangkal, membawa ke atas. Tengah kat mana? Dekat biji halkum kita. Akhir kat mana atau hujung kat mana? Membawa kepada pangkal lidah kita, atas sedikit daripada biji halkum kita. Baik, dekat mana keluar huruf ain? Keluar huruf ain ialah pada pertengahan kerongkong, iaitu pada biji halkum kita. Maka kita akan tekan, atau kita kata tekanlah di bahagian pertengahan kerongkong untuk mengeluarkan bunyi ain, dan kita akan rasa kita punya biji halkum ni bergerak. Okey, sebutannya ialah ain. Ain. Sebutan huruf hijaiyah dia. Kita kena sebut dengan betul sebab ada di awal surah, antaranya contoh surah Maryam yang menggunakan huruf hijaiyah di awal surah, ataupun kita sebut sebagai huruf muqatta'ah. Sebutan ni sebutan huruf hijaiyah. Contohnya ha ya ain sad. Maka sebutannya ialah ain, bukan ain. Sama juga macam ghain. Biasa kesilapannya ialah ghain. Dulu orang sebut ghain.
Sebenarnya ialah ghain. Kan? Ghain. Dia bukan ghain, dia ghain. Jadi huruf ain ni bari atas juga. Ain tu bari atas, mati dengan ya, kemudian diakhiri dengan nun. Ain. Jadi bunyi dia ialah ain. Okey, ain. Okey. Baik. Untuk baris huruf ain, baris atas, baris bawah, baris hadapan dan baris mati. Kalau baris atas bunyi dia ialah a. Okay. Jangan kita bunyikan a atau jangan kita bunyikan di pangkal hidung. Atau seolah-olahnya macam kita bunyi dengung atau sengau. A. Bukan a. Bunyi dia lah a. Tekan ke sini. A. Dan mulut kita buka separuh tapi dalam keadaan rendah. Sebab huruf ain ni dia tak tebal. Huruf ain ni hanya nipis. Dan sifatnya pun hanya ringan. Kalau tengok dalam nota tu, huruf ain sifatnya satu je, tawassut. Dia pertengahan di antara syiddah yang ditekan dengan kuat dan juga rakhawah yang tidak ditekan atau lepas. Tidak ditekan pada makhraj. Jadi bunyi dia ialah a, ai, au. A, ai, au. Au. Okey, au bunyi dia. Baik, kalau mati bunyi dia macam mana? A. Dia tidak ditekan dengan terlampau kuat, tidak pula ditekan dengan terlampau perlahan. Tak bunyi a atau tak bunyi a. Jangan tekan terlampau dalam. A. Jadi dia tawassut ni maksudnya ialah pada makhraj dia tidaklah ditekan terlampau kuat dan dia tidaklah terlampau lepas, tidaklah terlampau tidak ditekan atau sampai tidak ditekan. Maka dia pertengahan. Tawassut maksudnya pertengahan. Ada 5 huruf pertengahan. Lam, nun, ain, mim, ra. Lam, nun, ain, mim, ra. Lebih tepat lagi ialah jangan tekan terlampau sikit dan jangan tekan terlampau kuat pada makhraj dia. Dia sedang-sedang. Okey. Baik. Contoh, kita tengok contoh dalam Quran agar kita mudah untuk faham. Contohnya kalau dalam surah Al-Qadar tu ada ain bari bawah. Ayat akhir sekali. Salamun hiya hatta matla'il ain. Jangan baca ail. Ail. Okey, matla'il. Okey, bukan ail, matla'il. Bunyi bari bawah bunyi i, bunyi ai, bukan bunyi i. Ai, bukan bunyi e, bunyi i. Okey. Baik, contoh, ada tak huruf contoh ain yang bertanda mati? Contohnya ada dalam surah mana? Ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Surah apa tu? Al-Alaq. Al-Alaq, surah Iqra. Baik. Surah Iqra. Muka surat ayat yang kelima. Surah Al-Alaq sebelah tu muka surat 597. Surah Al-Alaq, surah Iqra tu ayat yang kelima. Okey, jumpa ain bari atas. Bunyi dia al. Jangan al. Allamal insana ma lam ya'lam. Okey, bunyi dia ya'lam. Ada tekanan sedikit. Tidaklah terlampau kuat. Ya. Dia bunyi ya. Ada sedikit dia tekan belakang tu. Tapi jangan terlampau tekan. Okey. Okey. Jadi itu contohnya. Ataupun contoh lain, surah At-Tin atas tu, ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin dia ada macam belakang tu ada macam sikit lagi. Ada sikit. Tapi jangan terlampau lama dengan tak nak terlampau ain tu dibawa melirik. Dia ada sedikit tapi jangan terlampau keras. Itu maksud tawassut. Dan pastikan kita tekan betul-betul di bahagian kerongkong. Jangan tekan kat sini. Seolah-olah macam bunyi alif yang ditekan di hidung. Atau tekan kat hidung. Tak nak. Nak tahu ain ni betul-betul keluar di kerongkong ialah sebut huruf ain ketika tutup hidung. Ai, au. Ai,
Au. Jadi kalau kita tutup hidung, ain boleh disebut, maka dia tak keluar ke hidung. Tapi kalau keluar di hidung, bunyi itu tersekat. Ain, au. Maksudnya kita tekan di bahagian hidung. Okey, baik. Itu sedikit bagi huruf ain. Huruf ain ni kena hati-hati bezakan antara ain dan juga hamzah atau alif. Itu je. Antara ain atau hamzah. Itu je maksud dia. Okey, bezakan dua tu insya-Allah okey. Baik, ada soalan? Saya buka soalan dulu bagi tajwid. Kalau ada soalan. Baik, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita pergi kepada bahagian tadabbur Quran. Baik, insya-Allah malam ni kita akan berbincang sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah Al-Qadar. Mana surah ni sangat menariklah bagi saya. Surah yang sangat seronok untuk kita tadabbur, yang melibatkan dengan Al-Quran. Tema surah ni ialah kehebatan Al-Quran. Tema surah ini ialah kehebatan Al-Quran, yang mana Allah tidak menyebut secara langsung kehebatan Al-Quran itu, tetapi Allah menyebut sebahagian daripada kehebatan Al-Quran itu yang terdapat di luar Al-Quran. Contohnya, kita tahu hari ini Fir'aun hebat, kerajaannya hebat, pemerintahannya hebat. Dia pernah mengadakan satu menara yang membelah langit. Bayangkan, ketinggian menara itu tidak mampu ditandingi oleh manusia walaupun hidup di zaman moden ni. Kita kata Burj Khalifa tu 1 kilometer tak sampai 800 meter lebih pun dah tinggi. Bayangkan bagaimana Fir'aun suruh Haman, jurutera dia, untuk buat bangunan yang lebih kurang ketinggiannya mencapai 8 kilometer. 7 kilometer lebih kalau kita kira. Bayangkan. Hari ni pun manusia tak mampu nak buat setinggi tu, tapi zaman Fir'aun tu dulu ada. Tapi kehebatan Fir'aun ni Allah tak tinggalkan semua. Menara tu tak ada, tapak dia ada. Menara dah tak ada. Allah tinggalkan apa? Allah tinggalkan yang paling hina di sisi Fir'aun, iaitu apa? Kubur. Fir'aun ni kita tahu hebat, kubur pun hebat. Kubur dia apa? Piramid. Allah tinggalkan binaan yang dipanggil kubur, piramid. Kubur ni, piramid ni kubur. Dia simpan mayat-mayat. Kan? Fir'aun yang terdahulu. Fir'aun ni sebenarnya gelaran bagi raja. Nama raja-raja ni macam-macam. Kan? Cuma nak sebutnya Allah tinggalkan tanda kekuasaan Fir'aun, tapi hanya dalam bentuk kubur. Kubur Fir'aun pun sampai hari ni dia termasuk dalam 7 Seven Wonders apa? 7 Wonders of the World. 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia. Masih sampai sekarang 7 keajaiban dunia. Orang tak tahu macam mana zaman Fir'aun ni boleh bina bangunan sehebat tu. Tapi itu baru kubur. Sama lah juga macam Quran dalam surah ni. Allah nak sebut kehebatan Al-Quran. Tapi Allah tak sebut Quran tu sendiri. Quran tu memang dah hebat. Cuma Allah ceritakan malam atau waktu diturunkan Al-Quran tu pun dah hebat. Sebelum ni kita nak cerita yang membawa Al-Quran tu hebat. Siapa? Malaikat Jibril. Allah sebut kehebatan Malaikat Jibril ni apa? Apa kedudukan Malaikat Jibril di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini Allah cerita malam yang diturunkan Al-Quran juga satu keistimewaan. Apatah lagi Al-Quran tu sendiri. Baik, itu sebagai mukadimah. Dan insya-Allah kita akan bincangkan sekurang-kurangnya ada 6 pengajaran yang kita akan ambil dari surah ini. Yang pertamanya kita ambil daripada kalimah Al-Qadr, A-L-Q-A-D-R. Baik, pengajaran yang pertama pengajaran yang pertama ialah amalkan Al-Quran selepas membaca Al-Quran. Kalau kita tengok Al-Quran ni, perintah membaca Al-Quran ada dalam surah Al-Alaq. Surah Iqra' tadi. Allah sebut 2 kali baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram.
perintah membaca Al-Quran ni sangat banyak disebut dalam Al-Quran. Antaranya innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang baca Al-Quran, mendirikan sembahyang, kemudian berinfak secara sembunyi, maka itu adalah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Itu maksudnya. Ada juga Allah sebut tentang baca Quran ni jangan laju-laju, jangan tergesa-gesa. Ada juga Allah sebut bila dibacakan Al-Quran maka kena senyap. Kan? Dan juga hadis Nabi menyebutkan bahawa baca Quran juga ibadah. Maka gesaan atau dorongan membaca Al-Quran ni banyak disebut. Kalau kita tengok dalam surah membaca Quran Al-Alaq. Kemudian bila Quran diturunkan Al-Qadar. Dan satu lagi dalam surah Al-Bayyinah kita pernah bincang sebelum ni, apa reaksi masyarakat terhadap Al-Quran. Kan, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, orang kafir daripada ahli kitab dan musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang Al-Bayyinah tu. Al-Bayyinah kita dah bincang minggu lepas. Apa? Pertamanya adalah Al-Quran, yang keduanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksi dia? Tak terima juga Al-Quran. Tapi dalam surah Al-Qadar sebenarnya menceritakan tentang kena beramal kepada Al-Quran. Selepas kita membaca Al-Quran, dapat Quran, maka kena amal. Sebab itulah antara hikmah Al-Quran yang diturunkan secara berperingkat kepada Nabi SAW adalah untuk para sahabat memahami dan mengamalkan Quran. Kalau kita tengok, nanti kita tengok. Dalam Quran ni, penggunaan bahasa ni sangat unik. Kita akan jumpa dalam surah ni, Allah sebut anzalna, inna anzalna. Anzalna ni maksudnya menurunkan. Tapi dalam surah yang lain Allah sebut nazzala, menurunkan juga. Tetapi ada perkataan lain yang Allah guna untuk Taurah dan Injil. Allah guna anzala, turun juga. Tapi konsisten. Yang Quran, Taurat, Injil, anzala. Mana-mana pun anzala. Tapi untuk Quran, ada sebahagian yang Allah guna anzala, ada sebahagian yang Allah guna nazzala atau nazala. Kenapa? Sebab merujuk kepada Quran ni turun dua peringkat atau dua keadaan. Yang pertamanya ialah turun sekaligus. Yang kita akan bincang dalam surah ni, turun sekaligus. Yang keduanya ialah turun secara berperingkat. Allah sebut dalam surah Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Quran ni Allah turunkan untuk memberikan kefahaman kepada manusia. Untuk manusia beramal. Untuk manusia beramal. Sebab itulah tengok dalam ayat yang ketiga surah Al-Qadar ni Allah sebut tentang beramal pada satu malam yang sangat istimewa, diturunkan Al-Quran namanya malam Lailatul Qadar. Apa jua amalan yang kita buat di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau sekurang-kurangnya sama macam 1000 bulan beribadah. Nak ceritanya ialah baca Quran satu bab, beramal, faham isi Quran, tadabbur Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran ni satu bab. Sebab itulah tanggungjawab manusia kita semua ni terhadap Quran ni ada 4. Yang pertamanya ialah baca. Yang keduanya ialah faham. Yang ketiganya ialah amal. Yang keempatnya ialah sebar, sampaikan. Maka dalam surah Al-Qadar ni Allah suruh memperbanyakkan amalan berdasarkan Al-Quran. Quran yang kita baca, Quran yang kita faham, Quran yang kita tadabbur, contohnya malam ni, maka mesti sampai kepada amal. Sebab itulah kita semayang Quran, kita puasa duduk Quran, suruhan solat di Quran, suruhan zakat di Quran, suruhan menunaikan haji di Quran. Tapi datangnya dalam bentuk sunnah. Praktikalnya datang dalam bentuk sunnah Nabi SAW. Kita ikut Nabi solat, kita ikut Nabi berpuasa. Bagaimana cara berpuasa Nabi SAW? Tapi suruhannya, kefarduannya sampai daripada Quran. Maka kita baca Quran, cerita tentang semayang. Maka kita wajib untuk menunaikan solat, menunaikan semayang. Maka itulah yang dimaksudkan yang pertama. Al-Qadar ni bukan sekadar cerita bila Quran itu turunkan, tapi amal. Amalan kita terhadap ayat Quran khususnya pada malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah L.
L ni maksudnya ialah legasi berpanjangan Nabi SAW dalam menyampaikan Al-Quran. Baik, kita tengok dalam penurunan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ni tadi saya dah sebut dua cara. Yang pertamanya sekali. Sekali tu bila pada malam Al-Qadar, iaitu Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kepada langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, Allah turunkan sekali. Berbeza dengan Taurat dan Injil, Allah sebut dalam surah Ali Imran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu la ilaha illa hu nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalna at-taurata wal injil. Nazzala Quran, nazzala alaihi diturunkan kepada Muhammad, nazzala alaikal kitaba bil haqq, kitab maksudnya Al-Quran yang benar, musaddiqan lima baina yadayhi, yang benar, yang musaddiqan lima baina yadayhi, yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzalna at-taurata wal injil, dan kami turunkan Taurat dan Injil ni sekaligus. Siapa yang dapat Taurat? Nabi apa? Nabi Musa. Siapa yang dapat Injil? Nabi Isa. Maka Allah turunkan sekali. Dalam Quran untuk Taurat dan Injil memang Allah guna wa anzala atau kalimah anzala, turun sekali. Tapi untuk Quran yang pertama tadi ialah anzala. Contohnya dalam surah Al-Qadar tadi. Yang kedua ni ialah nazzala. Maksudnya nazzala ni di dua, anzala turun sekali, nazzala turun berkali-kali atau beransur-ansur. Samalah juga dalam ayat saya baca tadi, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu. Quran ni diturunkan faraqna, ada bahagian-bahagian dia. Ada masalah turun satu. Ada persoalan turun satu. Adalah untuk litaqra'ahu 'alan nas, untuk dibacakan, untuk diceritakan, untuk diberikan pengajaran kepada manusia. Okey. Baik. Maka dia menjadi legasi berpanjangan Nabi SAW, yang mana Al-Quran sampai kepada kita hari ini dalam bentuk bagaimana disampaikan kepada Nabi SAW. Bagaimana Nabi mendapat Quran? Dengan cara bertalaki dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Nabi bertalaki dengan Sayyidina Jibril, gurunya, Al-Quran, setiap huruf. Sampailah khatam. Sehingga kan dalam satu hadis, Sayyidatina Fatimah menyebutkan bahawa saban tahun malaikat Jibril akan datang kepadaku dalam bulan Ramadan, maka akan bacakan kepadaku sekali. Tapi tahun ni Jibril datang kepada aku dah baca 2 kali. Nabi khatam 2 kali tahun ni dalam bulan Ramadan. Tidaklah aku tengok, tidaklah aku lihat melainkan ajalku telah tiba, kata Nabi SAW. Maka itu cara Nabi mendapatkan Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ni berbeza dengan hadis. Al-Quran ni diriwayatkan secara mutawatir. Riwayat maksudnya diturunkan daripada Nabi SAW kepada para sahabat. Nabi pun menyampaikan kepada para sahabat secara mutawatir. Maksudnya talaqi musyafahah. Maksudnya Nabi baca, para sahabat dengar, dan para sahabat juga baca, Nabi dengar balik. Betul tak bacaan tu? Maka sampailah kepada kita hari ini, bacaan Al-Quran tu ialah secara berdepan-depan. Kita ambil daripada guru kita, tak kira dia siapa pun guru kita. Guru kita pun diambil daripada guru dia. Dan Quran ni Allah kata terpelihara. Sebab itulah legasi Quran ni sampai bila-bila Allah jamin akan terpelihara. Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Berbeza dengan hadis. Hadis ada sebagainya mutawatir, ada sebagainya ahad, ada sebagainya ialah marfu', ada sebagainya dhaif, ada sebagainya yang mutawatir kebanyakannya sahih. Yang ahad ada yang sahih, ada yang hasan, ada hasan li dzati, hasan li ghairi. Yang dhaif hanya untuk beramal contohnya, yang maudhu' tertolak. Hadis-hadis palsu contohnya. Dia berbeza dengan hadis. Okey, tapi Quran ni semuanya disepakati. Maka kita meneruskan legasi Nabi SAW dengan kita mempelajari Al-Quran. Kita mengambil Quran daripada guru. Saya juga mengambil Quran daripada guru saya. Sampailah kepada Nabi SAW. Dan legasi ini akan berterusan sampai bila-bila. Kalau kita tidak meneruskan legasi Nabi SAW, akan ada orang yang menyampaikan Quran. Hari ini
kita berkongsi. Saya berkongsi dengan tuan-tuan. Dan tuan-tuan juga ada sedikit ilmu, dapat apa yang kita dapat pada malam ni dan juga malam-malam sebelum ni kita telah belajar, maka kita sampaikan pada orang lain apa yang kita tahu daripada Al-Quran. Maka itu adalah legasi yang Nabi SAW buat selama 23 tahun atau 20 tahun lebih, hampir 23 tahun Nabi menyampaikan Al-Quran. Maka Quran tu bukan terhenti pada 23 tahun sahaja. Bukan terhenti zaman Nabi SAW. Selepas kewafatan Nabi tak adalah Quran. Quran tidak disampaikan. Kalau kita tengok bagaimana Taurat sampai pada Nabi Musa AS disampaikan kepada umatnya, sampai satu tahap Taurat tidak lagi diamalkan. Taurat tidak lagi disampaikan. Antara zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa jauh sebenarnya. Lebih kurang 1,500 tahun. Zaman Nabi Isa ke zaman Muhammad adalah 500 tahun. Tapi telah tidak diamankan. Tapi Quran ni legasi Nabi SAW yang akan kekal sampailah kepada hari kiamat. Itu pengajaran yang kedua. Maka kalaulah kita ni bukan menjadi mata rantai kepada perjuangan Nabi menyampaikan Al-Quran, akan ada orang lain. Kalaulah kita ni tak ada, maka orang lain pun akan ada. Kalaulah ulama Quran yang menyampaikan Quran ini diambil oleh Allah SWT, maka Allah akan gantikan orang lain yang akan menyampaikan Al-Quran, meneruskan legasi Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, Q. Q maksudnya ialah kualiti hati para sahabat. Q itu saya ambil bahasa Inggeris sikit, kualiti. Kualiti hati para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kualiti hati itu tergambar dalam surah ini. Kenapa? Asbabun nuzul surah ini menceritakan bagaimana para sahabat tidak berpuas hati. Para sahabat ni diterkesan walaupun telah memeluk Islam, telah mengikut Nabi SAW, telah mendapatkan Al-Quran dan mengikut Al-Quran, tapi rasa sebersalah tu tetap ada. Kenapa rasa sebersalah? Sebab mereka membayangkan bahawa kehidupan mereka 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, ada sahabat yang muda, ada sahabat yang tua, 40 tahun contohnya dalam kejahilan. 40 tahun zaman jahiliah, bunuh anak, zina, mencuri, ambil hak orang lain, menindas orang. Maka dia rasakan kalaulah hidup aku ni 20 tahun, berbaki 20 tahun contohnya, kemudian Allah tarik nyawa aku, maka nak bandingkan dengan 40 tahun ni, digantikan dengan 20 tahun mengamalkan Islam, maka tidak terbanding. Walaupun Nabi SAW menyebutkan bahawa bila masuk Islam tu, yuladu ala fitrah, bersih semua. Ibarat macam bayi yang baru dilahirkan semula, bersih. Kata Nabi SAW, kalau dosa itu sebesar gunung pun zaman jahiliah, Allah akan ampunkan bila mana kamu memeluk Islam. Tapi para sahabat ni, kualiti hati dia rasa macam tak puas hati. Kalau 40 tahun zaman jahiliah, kena ganti sekurang-kurangnya 40 tahun. Baru sama. Kalau nak lebih sikit, sekurang-kurangnya 50 tahun. 60 tahun. Tapi umur umat Nabi SAW ni tak sampai 100 tahun. Kalau dah 40, tambah 40, 80. Tambah 50, 90. Tambah 60, 100. Tapi umur umat Nabi SAW tak sampai banyak tu. Maka mereka pula ni, sahabat ni terdengar satu kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Daripada Ibnu Jarir diceritakan bahawa dulu zaman Bani Israel ada seorang pemuda ni, malamnya beribadah, siangnya berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Maka dia kata beruntungnya lelaki ni. Kehidupannya 1000 bulan, lebih kurang 82 tahun lebih, dihabiskan untuk beribadah dan berjihad dengan Allah SWT. Kita ni umur dah 50, 60, mana dapat peluang macam tu? Maka Allah memberikan kelebihan disebabkan hati para sahabat ni nakkan satu benda yang lebih, nakkan sesuatu yang lebih baik. Maka Allah memberikan malam Al-Qadar. Sebab itulah kalau kita tengok dalam surah ini, satu-satunya surah dan satu-satunya perkataan yang ada di dalam Al-Quran yang diulang secara berturut-turut dan diulang lebih 2 kali, maksudnya 3 kali. Dalam Quran biasa ulang paling banyak 2 kali. Dan kalau lebih pun, contohnya dalam surah Ar-Rahman, lebih diulang 30 kali, 28 kali contohnya. Kan fawailun yauma idzil lil mukadzibin, ulang banyak kali. Tapi bukan berturut-turut.
Cerita satu. 2 ayat satu. 3 ayat satu. Tapi dalam surah ini kalimah Lailatul Qadr atau Lailatul Qadr diulang berturut-turut 3 kali. Tak ada. Paling banyak berturut pun 2 kali. Tapi satu-satunya kalimah yang diulang berturut sebanyak 3 kali ialah dalam surah Al-Qadar, iaitu malam Al-Qadar. Menunjukkan bahawa kelebihan malam Al-Qadar ini menyamai dengan beribadah sekurang-kurangnya 1000 bulan, atau Allah sebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan dalam bahasa Arab, kalau kita faham khairun ni, lebih baik ni maksudnya ialah nak sebutkan tu infinity, terlampau banyak. Kalau kita solat, ibarat kita solat 1000 bulan atau lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita menunaikan soal, apa maksudnya? Kalau kita membaca Al-Quran, makanya kelebihannya lebih daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Jadi itu kualiti para sahabat, hati para sahabat, maka Allah gantikan dengan malam yang lebih baik padanya kalau kita beramal, lebih baik daripada 1000 bulan beramal. Sebab apa? Sebab cemburunya para sahabat kepada kisah tadi, dan juga para sahabat rasa tak cukup. Walaupun telah masuk Islam, diampunkan dosa, maka tak cukup, nak digantikan dengan zaman jahiliah mereka dulu. Baik. Tadi ada benda yang sebut tapi dah terlupa dah. Baik, tak apa. Kalau ingat saya ulang dulu. Seterusnya, tak apa, kita pergi pengajaran seterusnya. A ni maksudnya ialah agungnya Al-Quran. Agungnya Al-Quran tu menjadi tema kepada surah ini. Saya dah ceritakan tadi, Al-Quran ni menjadi agung bukan sekadar Al-Quran itu sahaja, tapi apa-apa yang disentuh oleh Al-Quran akan menjadi agung. Sebab itulah Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kita kena ingat Al-Quran ni sangat agung. Apa yang disentuh oleh Al-Quran menjadi agung. Sebab itulah mukjizat Al-Quran ni satu benda yang tidak terhenti. Walaupun Nabi ni dikurniakan satu mukjizat yang dipanggil Al-Quran, tapi mukjizat Quran tu sendiri tidak terhenti zaman Nabi. Hatta sampai sekarang pun orang masih lagi melihat mukjizat Al-Quran tu sendiri. Sebagai contoh, saya ada pengalaman mengajar Al-Quran. Dan style saya mengajar Al-Quran ni tak lama. Tak lama tu maksudnya ialah kalau dah boleh mengaji, saya akan suruh berhenti belajar lah. Kecuali kalau dia rasa dia nak khatam Quran. Contohnya, Ustaz, saya nak khatam Quran Ustaz sekali. Lepas tu saya berhenti. Tapi kalau saya dah baca Quran, dah boleh pandai baca Quran, baca sendiri. Sebab apa? Sebab Quran ni, kalau kita tak pandai baca, tapi kita cuba juga baca, dia makin lama makin baik. Walaupun kita baca sendiri. Tak percaya, cuba buat. Baca Quran kali pertama, memang merangkak-rangkak. Tapi akan datang ilham dan petunjuk kepada apa yang kita baca. Baca kali kedua akan ada improvement. Baca kali ketiga, nak masuk kali ketiga tu memang lancar. Pengalaman saya, tak silap saya 2 tahun lepas atau 3 tahun lepas, ada seorang mu'allaf ni di tempat saya ni, memang tak pandai baca Quran. Maka dia join kelas Quran, talaqi Quran. Kemudian masuk bulan Ramadan, dia join halaqah. Join apa mungkin? Allahumma Muhammad. Apa mungkin? Ramadan tu? Lupalah. Tadarus. Tadarus Al-Quran. Halaqah Tadarus Al-Quran. Dia join Tadarus. Tapi saya tak jaga grup tu. Cuma saya datang kejap-kejap dengar. Baik. Habis bulan Ramadan, dia baca sekali Tadarus, dan dekat rumah dia baca 1 round lagi. Lepas habis Ramadan, saya dengar bacaan dia, saya kata, abang ada pergi kelas mengaji lain ke? Dia kata tak ada. Cuma saya baca je. Bacaan dia improvement sangat banyak. Dan ada juga 2-3 orang yang saya di sini yang belajar Quran, bila dah boleh mengaji, saya mengaji. Dan bila dia orang kata, Ustaz, habis khatam sekali ni, baca kali kedua rasa confident. Kali pertama rasa macam angkat-angkat, kali kedua rasa confident. Sebab apa? Kenapa saya suruh baca sekali? Untuk pengetahuan tuan-tuan, bacaan dalam Quran ni, atau kalimah-kalimah dalam Quran ni,
70% adalah kalimah yang sama, pengulangan. 30% kalimah-kalimah yang baru. Maka bila kita baca selalu, perkataan tu dah jadi mudah. Kita dah biasa jumpa solat, biasa jumpa kitab, biasa jumpa zakat. Maka dia akan jadi mudah. Kita akan jumpa pengulangan ayat-ayat yang sama. Bila kali pertama tu, dia baru nak ingat. Otak tu baru nak scan sekali. Kali kedua, dah boleh dah. Kita dah tahu dah sebutan-sebutan tu. Kali ketiga insya-Allah lancar. Itu antara contoh mukjizat Al-Quran ni. Tapi saya cadangkan bergurulah dulu. Belajarlah dulu. Dan sentiasa melazimi Al-Quran. So itulah. Belajar Al-Quran ni bukan sampai pandai. Bukan sampai pandai baca, boleh baca tak. Belajar Al-Quran ni sampai kita istiqamah. Berterusan baca Quran sampai akhir ayat. Berterusan kita mengamalkan Quran sampai akhir ayat. Itu antara mukjizat Al-Quran tu. Baik, dan banyak lagi yang mukjizat Al-Quran. Quran ni walaupun betul bahasa Arab, orang Melayu boleh baca, orang Afrika boleh baca. Cuba kita ambil buku orang Cina, baca. 6 bulan, setahun pun belum tentu boleh baca lagi. Dan saya pernah jumpa, ada seorang, saya dengar kisahnya, seorang ni, dia mu'allaf. Dia tak tahu bahasa Arab dan dia tak tahu baca Quran. Cuma dia baca terjemahan dan dia baca sebutan-sebutan Quran tu dalam bahasa tulisan Roman. Tak sampai 3 bulan dia kata dengan dia mempelajari tulisan Roman, sebutan tu dalam tulisan Roman dan juga dia tengok huruf-huruf tu, wow, dia tengok W, Q, Qaf, dia tengok Q ataupun K. Maka dia kata dari situ dia belajar sendiri. Dan akhirnya dia kata tak perlu dah huruf Roman bawah tu, dia boleh baca sendiri. Sebab apa? Sebab Quran ni dia berbentuk hidayah, dia petunjuk. Siapa yang nak, maka dia akan dapat. Siapa yang tak nak, maka dia tak dapat. Baik, itu antara contoh keagungan dan mukjizat Al-Quran. Sebab itulah agungnya Quran ni sampaikan malam diturunkan Al-Quran, walaupun turun Quran tu sekali malam Lailatul Qadar, tapi peristiwa diturunkan Al-Quran tu tidak terhad pada malam penurunan Quran zaman Nabi sahaja. Quran turun sekali tapi disambut ibarat macam ni. Kita setiap tahun sekurang-kurangnya sambut hari lahir sekali. Ataupun yang dah berkahwin mungkin sambut anniversary sekali. Tapi penurunan Quran setiap tahun juga sambut. Kita dah mati pun orang lain sambut. Bukan sahaja zaman Nabi, tapi berterusan. Malam penurunan Quran juga menjadi satu haibah, kehebatan Al-Quran itu sendiri. Keagungan Quran itu sendiri. Sampaikan malam Al-Qadar ni Allah sembunyikan gula supaya kita rebut kehebatan malam tu. Kalaulah malam tu tidak diturunkan Al-Quran, tidak disentuh oleh Al-Quran, maka malam tu jadi malam biasa. Sama macam malam-malam yang lain. Tapi disebabkan pilih turunnya Quran, maka malam tu menjadi malam yang sangat hebat. Baik, seterusnya damai jiwa dengan Al-Quran. Damai jiwa dengan Al-Quran. Al-Quran ni sebenarnya telah melembutkan hati-hati manusia. Al-Quran yang kita dapat ni melembutkan hati-hati manusia. Kalau kita tengok dalam surah ini, simbolik penurunan Al-Quran ni ialah pada waktu malam. Malam kita tahu sinonim dengan gelap, gelita. Maka Allah pilih malam ni untuk diberikan cahaya, diberikan petunjuk. Maka Quran itu menerangi kegelapan. Sebab itulah juga awal cerita tentang malam, akhir ayat cerita tentang fajar. Fajar ni maksudnya apa? Terang. Bila turun Quran, diberkati sepanjang malam tu sampailah datangnya cahaya yang menerangkan hati manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa ayat Quran ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allah sebut tentang para sahabat dalam Quran. Allah kata walaupun mereka dulu jahiliah, teruk macam mana pun, tapi bila disentuh dengan Al-Quran, maka berubah mereka. Para sahabat Nabi SAW, sejahat-jahat orang, sekeras-keras orang, membunuh anak sendiri, anak perempuan sendiri, makan harta anak yatim, sebagaimana dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, surah Quraisy atau surah Al-Ma'un.
Tapi bila disentuh dengan Quran maka berubah mereka. Berubah para sahabat Nabi SAW disebabkan Al-Quran. Menjadi lebih baik. Sebab itulah kita yang mempelajari Al-Quran, kita yang membaca Al-Quran ni sepatutnya berubah. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik. Sebab itu disebutkan ahsanu amala. Amal kita itu semakin lama semakin baik. Kelakuan kita semakin lama semakin baik. Akhlak kita semakin lama semakin baik. Sebab itulah bila sebut tentang Ramadan ni, bila diikat wasufilatis syayatin, diikat syaitan ni, maka kita ni sepatutnya terpelihara daripada perkara-perkara buruk. Hati kita ni tidak diganggu oleh syaitan, tidak diwisik oleh syaitan, dan menjadi damai. Tambahan pula bulan Ramadan ni bulan Quran. Tapi apa yang berlaku sebaliknya. Quran tu tidak menjadikan kita damai, bahkan menjadikan kita lebih teruk. Nauzubillah min zalik. Tapi nak sebutnya para sahabat menjadi damai, menjadi baik dengan Al-Quran. Sebagai contoh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan, Sayyidina Umar Al-Khattab pada permulaan tu bila dengar Quran, dia dah tersentuh. Hatinya telah tersentuh. Tapi bila anak saudaranya masuk Islam, anak saudaranya baca Quran, dia tersentuh. Tapi dalam keadaan marah, masih lagi marah. Bila bertemu Nabi SAW, barulah lentur hati Sayyidina Umar ni. Dan juga ramai lagi contoh para sahabat yang lain. Kalau tengok dalam surah Al-Alaq, surah Iqra, cerita tentang penurunan Al-Quran. Dalam surah tu juga cerita bagaimana Abu Jahal mendengar Al-Quran sehingga lunak hati Abu Jahal. Itu cerita Abu Jahal dalam surah Al-Iqra nanti. Lunak hati Abu Jahal terhadap Al-Quran sampai dia datang mengintip rumah Nabi SAW 3 malam betul-betul. Dan orang melihat ada geng-geng Abu Jahal tengok. Dan kebetulan geng Abu Jahal pun datang rumah Nabi nak dengar Al-Quran. Dibacakan oleh Nabi SAW. Tetapi disebabkan ego, disebabkan puak, disebabkan nak jaga status. Aku Bani Hashim, aku bukan Bani Hashim. Dulu kita bertengkar dengan Bani Hashim. Kita nak berlumba siapa yang lebih baik. Takkan aku nak kalah dengan Muhammad. Takkan aku nak ikut Bani Hashim, kata Abu Jahal. Tapi hatinya lunak dengan Quran. Sebab itulah Abu Jahal ni namanya ialah Abul Hakam, bapa kebijaksanaan. Dia tahu kebenaran, tapi digelar dengan Abu Jahal, bapa kebodohan. Sebab dah tahu tapi tak ikut. Baik, itu contoh para sahabat damai dengan Quran, dan mudah-mudahan kita semua ni damai dengan Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita mengingati Allah, hati akan tenang. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa sebaik-baik zikir atau sebaik-baik ibadah ialah membaca Quran. Bila kita zikir dengan membaca Quran, maka hati kita akan jadi tenang. Baca Quran ni pengalaman saya. Tuan-tuan yang baca Quran, baca setiap hari, jangan kita niatkan baca Quran tu semata-mata untuk kita menyelesaikan masalah. Confirm Quran menyelesaikan masalah. Tuan-tuan baca je setiap hari, maka Allah akan mudahkan. Allah akan berikan ketenangan pada kita. Apa juga masalah yang datang, kita akan rasa tenang. Masalah apalah, keluarga, masalah kerja, masalah duit, semuanya akan menjadi tenang. Baik. Seterusnya yang akhir ialah R. Allahumma shalli ala Muhammad. R yang terakhir, QADR. Baik. R yang terakhir membawa maksud refleksi malam Al-Qadar kepada saya sekolah ni, refleksi kepada Al-Qadar tu sendiri. Maksud di sebalik Al-Qadar. Baik. Kita sebut Lailatul Qadar, kan? Malam Al-Qadar. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Qadar tu sendiri? Baik. Al-Qadar ni banyak maksudnya. Al-Qadar ni salah satu maksudnya ialah kemuliaan. Kemuliaan. Sebab itulah pada malam Al-Qadar ni Allah menurunkan malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh dalam ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il qadar. Baik, maksud Al-Qadar juga yang kedua ni ialah ketetapan. Ketetapan.
selain Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, maka Allah juga mengutuskan malaikat dan juga malaikat Jibril, semua malaikat, tanazzalul malaikatu war-ruh. Ar-ruh maksudnya ialah Jibril. Ar-ruh ialah Jibril. Baik, sebut pasal Jibril, saya ambil sikit kejap. Takut saya lupa. Sebut pasal Jibril, kenapa Allah gelarkan dengan ruh? Ini dah sentuh ar-ruh. Dalam Quran, kalau sebut dalam surah Al-Baqarah, cerita tentang malaikat Jibril menyampaikan Quran kepada Nabi SAW, Allah sebut Jibril. Tapi ada beberapa tempat Allah panggil, Allah gelar malaikat Jibril ini dengan ruh. Ar-ruh. Baik, antara hikmah Allah menggelarkan malaikat Jibril dengan ruh, menunjukkan bahawa malaikat Jibril ni yang paling tinggi dalam kalangan para malaikat. Dan tanpa kita sedar, sebenarnya kenapa Allah memerintahkan malaikat, semua malaikat ni termasuklah iblis ketika itu, untuk sujud kepada Adam, Nabi Adam AS, setelah Allah menjadikan Nabi Adam, jasad Nabi Adam daripada tanah. Maka ketika itu belum lagi Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Tapi bila Allah ciptakan ar-ruh, ruh untuk Nabi Adam AS, dicampakkan, diletakkan dalam jasad Nabi Adam, maka barulah Allah suruh malaikat semua sujud. Sebab itulah iblis berbalah. Iblis tak nak sujud sebab dia rasa bahawa manusia ni tidak mulia, diciptakan daripada tanah. Sedangkan manusia itu mulia bukan disebabkan jasad daripada tanah. Manusia itu mulia disebabkan roh. Ar-ruh tu tadi. Seolah-olahnya tinggi martabat manusia ni lebih tinggi daripada malaikat. Tapi yang paling tinggi dalam kalangan malaikat ialah ar-ruh, iaitu Jibril alaihissalam. Maka Jibril sendiri pun sujud kepada Adam, iblis tak nak sujud kepada Adam. Dan manusia itu mulia kerana ruh. Manusia itu mulia kerana ruh. Kalaulah kita ni diambil nyawa, contohnya keluarga kita diambil nyawa, jasadnya pun kita takkan simpan lama. Sayang kita macam mana pun kat mak ayah contohnya, kat adik-beradik contohnya, jasad itu kita takkan simpan. Sebab kita tahu simpan jasad tidak membawa apa-apa erti. Bila roh tu telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pakaikan pada malaikat Jibril, memberi gelaran kepada malaikat Jibril ar-ruh. Satu tempat yang lebih tinggi berbanding para malaikat yang lain. Baik, nak sebutnya tadi refleksi al-qadar ni, maksud yang kedua al-qadar ni tadi ialah ketetapan. Pada malam al-qadar, maka Allah akan perintahkan para malaikatnya semuanya untuk tengok apa ketetapan yang Allah letakkan sepanjang setahun akan datang. Contohnya daripada malam Al-Qadar tahun ni sampailah kepada bulan Ramadan tahun depan, malam Al-Qadar, maka tahun ni sepanjang tahun tu ada ketetapan yang Allah turunkan. Maka yang akan menjalankannya ialah para malaikat. Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah SWT pada semua ketetapan, min kulli amr, pada semua perkara yang Allah tetapkan sepanjang tahun tu. Maka masa tu malaikat tahu, okey, sekian-sekian, si fulan mati sekian-sekian. Diberikan rezeki sekian-sekian. Diberikan anak sekian-sekian. Dinaikkan pangkat sekian-sekian contohnya. Maka ketetapan tu dijalankan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga disebutkan bi'idni rabbihim min kulli am, pada malam Al-Qadar itu ialah cantiknya pada ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemuliaan malam Al-Qadar ni terselah bila para malaikat datang atau turun pada malam itu berpusu-pusu mencari orang yang menghidupkan malam. Bermula maghrib sampailah Al-Fajar. Sampailah waktu subuh. Sebab itulah antara hikmah disembunyikan malam Al-Qadar ni ialah untuk manusia cari, untuk kita cari. Baik, ada satu kisah. Tuan-tuan saya masuk sikit. Ada satu kisah Nabi SAW, satu malam tu, malam Al-Qadar berlaku dan Nabi nak keluar rumah kejut para sahabat, nak bagi tu para sahabat. Hadis ni riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Maka dalam pertengahan jalan Nabi berjumpa dengan dua orang yang sedang berdebat, bergaduh. Dan Nabi menyelesaikan perdebatan mereka. Kemudian Nabi kata, aku sebenarnya datang nak bagi tahu kamu tentang malam Al-Qadar. Maka Nabi kata,
aku tak jadi nak bagi tahu kamu malam Al-Qadar, maka carilah dia pada malam 25, 27, 29. Ada yang sebut 23, 25, 27. Malam-malam ganjil. Sebab itulah kalau tengok surah Al-Qadar ni, kalau kita baca karangan Imam Al-Ghazali tentang malam Al-Qadar ni, dan juga tafsiran para ulama antaranya para sahabat Nabi SAW diambil daripada Abdullah bin Abbas atau Ibn Abbas, sebut malam yang ke-27. 21, 23, 25, 27, 29. Ada 5 malam ganjil menggambarkan 5 ayat daripada surah Al-Qadar ini disebutkan. Malam bila disembunyikan. Maka Nabi kata lebih baik bagi kamu untuk cari sendiri. Baik, ada juga satu kisah. Kenapa antara hikmah disembunyikan malam Al-Qadar ni, kalaulah kita tahu, diberitahu kepada kita bila malam Al-Qadar, maka tiadalah speciality tu. Pengkhususan, special malam tak ada. Dah tahu, buat apa nak cari? Itu yang pertama. Yang keduanya ialah, kalau dah tahu, tak buat menjadi satu kesalahan pula pada kita yang dah tahu ni. Pada umat Nabi Muhammad SAW dah tahu malam Al-Qadar. Contohnya malam 21 setiap bulan Ramadan, malam Al-Qadar. Dah tahu. Maka menjadi satu kesalahan dosa kepada kita yang meninggalkan malam tu pula. Bagaimana satu kisah ketika Nabi SAW menyuruh Sayyidina Ali untuk mengejutkan atau menggerakkan, membangunkan seorang sahabat ni apabila masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat, Nabi suruh Sayyidina Ali kejutkan sahabat. Sayyidina Ali kata, kenapa suruh aku? Kenapa Nabi tak kejut sendiri? Kalau Nabi kejut sendiri, dah tentulah para sahabat ni bangun. Dah tentulah kawan ni bangun, sahabat ni bangun. Maka kata Nabi SAW, aku khawatir kalau aku sekejut, sahabat tu tak bangun, menjadi dosa daripada dia. Tapi kalau kau kejut, dia bangun, satu kelebihan untuk dia, kalau dia tak bangun, tak ada apa-apa. Hanya melambatkan solat sahaja. Kalau aku sebut, aku kejut, tak bangun, menjadi satu dosa atau kesalahan kepada sahabat tu nanti. Maka Nabi pun suruh Sayyidina Ali kejut. Begitulah juga dengan malam Al-Qadar. Disembunyikan untuk kita cari. Bila? Carilah 10 malam yang terakhir. Kalau nak khusus lagi, bolehlah cari pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan itulah refleksi masuk Al-Qadar tu, ketentuan dan juga kelebihan. Banyak sekali maksud Al-Qadar tu lain. Maksudnya yang satu lagi adalah tahan. Ada maksudnya yang adalah tahan. Contohnya, ditahan rezeki. Allah gunakan juga kalimah qadar. Maksudnya ditahan tu maksudnya juga ditentukan. Ditahan tu maksudnya tahun ni kau tu je kau dapat. Tahun depan tu je. Maksudnya setiap orang tu dah ditahan. Takkan dapat lebih. Tu je lah. Maksud qadar juga dah ditahan. Apa yang Allah tentukan itu je kau dapat. Takkan lebih. Takkan kurang. Itu juga masuk qadar. Ada dalam Al-Quran sebut tentang ditahan. Masuk qadar ni ditahan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada soalan insya-Allah. Saya buka ada soalan. Baik. Ada soalan? Alhamdulillah. Baik, sebagai kesimpulan pada malam ni, surah Al-Qadar ni bukan sekadar suatu kemuliaan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan semata-mata. Tapi Allah sebutkan tentang kemuliaan dan kehebatan Al-Quran itu sepanjang zaman. Jangan kita tunggu sampai bulan Ramadan baru kita nak cari Quran. Jangan tunggu sampai bulan Ramadan baru kita cari tadarus Quran dan kumpulan Quran. Mulakan daripada sekarang. Mulakan daripada sekarang untuk kita mula membaca Quran. Tengok sahabat Nabi SAW dan tengok bagaimana Nabi SAW semakin hampir bulan Ramadan, semakin banyak Nabi baca Quran. Semakin hampir bulan Ramadan, Nabi semakin kerap berpuasa. Kata Sayyidatina Aisyah, tidaklah aku melihat Nabi banyak berpuasa melainkan dalam bulan Sya'ban. Selain Ramadan, kata Sayyidatina Aisyah, tidaklah aku melihat Nabi banyak puasa melainkan Ramadan ialah
ialah bulan Syaban. Semakin dekat dengan bulan Ramadan tu semakin tingkat usaha kita untuk sampai bulan Ramadan. Ini kita lebih kurang 73 hari. 73 hari atau 74 hari nak sampai bulan Ramadan ni, sepatutnya kita dah tingkatkan usaha kita sikit demi sikit. Tak baca banyak, baca sikit. Tak boleh baca surah panjang, baca surah pendek. Tak boleh baca juzuk 1, baca juzuk 30. Tak boleh baca juzuk 30, baca surah lazim. Surah-surah yang kita baca. Apa pun halangan, pokok pangkalnya ialah diri kita. Apa yang kita nak baca, bacalah apa yang kita boleh baca. Sebab apa? Sebab setiap yang kita baca tu ialah Al-Quran. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya imam. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz jadi imam, Ustaz tak baca surah pendek, surah-surah lazim? Sedangkan surah lazim ni pun Quran juga. Cuma satu je. Saya kata, saya kalau boleh nak baca surah lazim. Tapi bila saya baca surah lazim, orang rasa, alah, imam baca surah lazim je. Sedangkan surah lazim tu ialah Al-Quran. Cuma saya faham, orang nak dengar yang tak biasa atau yang lain selain daripada yang biasa kita baca. Itu juga satu kelebihan. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah. Saya minta maaf sekali lagi atas kelewatan hari ini, kita start setengah-setengah. Dan terima kasih kepada semua yang ada pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit manfaat dan dapat sedikit pedoman panduan daripada surah Al-Qadar ni, dan sama-sama kita melazimi Al-Quran sampailah akhir hayat kita, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih semua. Saya endkan